Okay, tak apa. Umi on sebenarnya kamera tu. Mungkin ada masalah kat situ, tak apa. So kita Umi terus present ya. Present soalan TOB. So ada dah tu soalan TOB, ambil dah. Ambil lagi soalan TOB. Ambil dah. Okay, ready. Sekejap. Boleh dengar suara Umi? Sebab Boleh. tadi laptop ni ada masalah, nak guna laptop lain tadi, bahan ada dalam ni. Boleh Mi, jelas Mi. Okay, cuma kamera je lah, tak nampak. Ya. Sekejap nak present. Umi present tak lagi? Tak. Tak lagi. Tak present ni. Okey, jap sementara tunggu ni sebab Umi sepatutnya dah present ni, dia dah kelabu dekat sini. Okey, sekali lagi. Baru nampak muka Mi. Baru nampak? Okey, okey. Okey, tu baru nak present tak? Boleh ya? Boleh present ya? Okey, so kita tengok soalan. Okey, ni adalah soalan, boleh nampak yang boleh present ni? Boleh nampak? Boleh. Okey, so macam kita janjikan, ini adalah soalan TOB kita. So kita dah bincang soalan nombor 1 dan 2. Okey, ini soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni, okey, ini soalan yang jannah. Okay, soalan jawapan jannah bagi. InsyaAllah kita habiskan sampai soalan 8 dan nanti kita akan sambung soalan esei. So soalan esei nanti Umi akan minta kelas 5-1 pula bagi jawapan. Okey, so kita terus pergi pada soalan nombor 3. Okey, rajah 3.1 menunjukkan perwakilan piawai bagi 3 unsur X, Y dan Z. Okey, so kalaulah benda ni dibagi kepada kita dalam soalan peperiksaan, so kita kena ingat perwakilan piawai bagi unsur ni dia macam orang. Kalau Umi lukis simbol orang, simbol orang ni, simbol orang ni gini. Ni simbol atom, ni simbol orang. Okay, kalau kita tengok sini, kalau tengok okey, Umi nak lukis tangan dengan kaki ni sama. Tak, rupa tangan, rupa kaki. Tapi kita boleh tukar tak? Kat atas ni kita kata kaki, bawah ni tangan. Boleh tak? Boleh tak Umi kata, ni adalah kaki, ni adalah tangan. Betul ke salah? Salah. Salah kan? Sama juga macam unsur. Unsur pun sama. Bila kita lukis simbol unsur, X ini adalah nama unsur tersebut. 24 ni anak-anak kena ingat, 24 ini adalah nombor nukleon, manakala kat bawah ni 12 adalah nombor proton. Tak boleh tukar. Dekat atas ni nombor nukleon, dekat bawah ni nombor proton. Okey, sama juga dengan Z. Atas ni nombor nukleon, bawah ni nombor proton. Okey, tu tak boleh nak tukar. Sama macam kita ni lah. Kalau tukar habislah salah. Okey. Jadi kena ingat, bila nak lukis simbol, kalau struktur, ni struktur kita lukis struktur atom. Kalau kita lukis simbol atom, tu dia natrium. Okey, ni simbol dia. Okey, berapa nombor dia? 23, 11. 23 ni nombor proton, 23 ni nombor nukleon, 11 ni nombor proton. Okey, unsur Z boleh bertindak balas dengan unsur X. Okey, Z bertindak balas dengan X. Okey, cara dia sekarang ni, okey, so apa yang jannah ni buat ni betul lah. So kita kena conteng kat sini. Ambil nombor proton, tulis susunan elektron. Okey, bila 8, 2, 6 betul. Bila 12, 2, 8, 7 ke 1 ni? 12, 2, 8, 2. Okey, kenapa kena tulis? Sebab kita nak tahu dia logam ke bukan logam. Okey, bila dia 2, 8, 2, so unsur X ni logam ke bukan logam? Bila 282 susunan elektron dia?
logam. Okey, sebab dia adalah kumpulan 12. Manakala Z pula bila susunan elektron dia 26, okey, 26, dia logam ke bukan logam? Bukan logam. Bukan logam sebab dia berada dalam kumpulan 16. Okey, jadi sekarang ni unsur Z boleh bertindak balas dengan unsur X. So kita tahu Z nak bertindak balas dengan X ni, dia akan menghasilkan ikatan apa kalau bukan logam dengan logam? Ion. Ikatan ion. Okey, menghasilkan sebatian A. Jadi A ni dia merujuk kepada sebatian ion. Tu cara kita nak analisis soalan. Okey, unsur Z juga boleh bertindak balas dengan unsur Y. Okey, tengok pula unsur Y. Jadi unsur Y sekarang ni 6. Jadi susunan elektron dia 24. Jangan tulis dah 24. Bila 24 dia adalah bukan logam. Jadi apabila bukan logam bertindak balas dengan bukan logam akan menghasilkan sebatian B. Jadi sebatian B ni adalah sebatian apa? Covalent. Covalent. Okey, yang ni yang kita kena tahu. Okey, baca soalan. Okey, maklumat yang diberi ni dah sampai macam ni. Baru kita boleh jawab soalan dengan baik. Okey, soalan seterusnya tanya. Okey, tulis formula kimia bagi sebatian A. Jadi dia nak sebatian A. Jadi apa yang kita kena buat ialah ambil sebatian A tadi. Bila nak buat sebatian A tadi tahu sebatian ion. Bila sebatian ion dia mesti tulis logam dulu. Logam dulu. X dulu. Kena tulis logam dulu. X dulu baru Z. Okey, X tadi dia kumpulan berapa ni? 282. Kumpulan berapa? 12. Kumpulan 12. Salah. Kumpulan 282. Kumpulan 2. 2. Kalau kumpulan 2, kalau kumpulan 2, berapa charge dia? Berapa charge dia? Dia kena loss berapa elektron ni untuk dia stabil? 2. Dia kena buang 2 elektron. Jadi bila dia buang 2 elektron, dia akan bercharge Positif. positif berapa? 2. Positif 2. Positif 2. Okey, Z pula. Z pula 26. 26. Jadi dia berada dalam kumpulan 16. Jadi kalau dia nak stabil dia kena terima berapa elektron? 2. Jadi dia akan bercharge negatif 2. 2. Okey, ni cara dia. Jadi apa yang kita kena buat? Turun nombor ni. Turun nombor 2 ni. Yang ni pun turun nombor 2 ni. Silang. Dia dapat 2, 2. Bila sama potong. Dia jadi 1, 1. Jadi X 1, Z 1. Okey, tulis formula. Dia nak formula kimia. Jadi inilah jawapan dia. X, Z. Jangan tulis Z, X. Natrium, klorida. Magnesium, oksida. Kita tak tulis oksida, magnesium. Okey, so jawapan dia X, Z. Tapi kalau mi tukar X ni, susunan elektron dia 281. Jadi berapa charge dia? Kalau mi tukar X tu 281, berapa charge dia? 1. Positif 1. Jadi kalau kita lakukan, kita tidak balaskan dengan Z, negatif 2, dia akan jadi, okay, buat turun 1, 2, silang, dapat 2, 1, jadi formula dia akan dapat X, 2, Z. Okay, faham tu? Boleh ya? Boleh. Jadi semuanya berpunca daripada sini. Berpunca daripada kita tahu, okey, ini adalah nombor proton. Nombor proton ialah bilangan proton. Bila kita tahu bilangan proton, bila sebab dia atom, bilangan proton dia adalah sama dengan bilangan elektron. Bila kita tahu bilangan elektron, kita boleh tulis susunan elektron. Bila kita boleh tulis susunan elektron, kita tahu dia logam ke bukan logam. Okey, jadi punca dia dari sini. Jadi yang ni kena tahu, ini adalah simbol atom. Okey. Perwakilan piawai bagi atom, dekat atas adalah nombor nukleon, dekat bawah adalah nombor proton. Tak boleh tukar. Macam simbol orang, atas tangan, bawah kaki. Walaupun cara lukis itu sama, tapi tak boleh tukar sebab fungsi dia adalah berbeza. Okey, soalan seterusnya. Kalau tak faham tanya, Umi tak nampak tu apa yang berlaku kat sana. Okey, apakah keadaan fizikal? So keadaan fizikal ni, kena ingat keadaan fizikal ada 3. Dia sama ada dia pepejal, cecair atau gas. Tu keadaan fizik dia. Okey. Sebatian A pada suhu bilik. Okey, sebatian A. Macam mana nak tahu ni? Kita kena tahu benda ni. Kita kena tahu benda ni. Okey, sebatian A adalah sebatian ion. Okey, sebatian ion. Sebab tu kita kena tahu pada sini. Kita kena tahu daripada dia logam, dia bukan logam.
dapat sebatian A. Sebatian A ni ion. Okey. Apabila kita sedang bandingkan antara sebatian ion A dengan sebatian kovalen B, jadi apa yang kita banding kat sini? Kita kena banding sifat fizik dia. Okey, sifat fizik dia yang kita belajar ada 3. Yang pertama, larut tak larut dalam air. Okey. Yang kedua, boleh tak mengkondaksikan arus elektrik. Yang ketiga, takat lebur dan takat didih. Takat lebur kita cakap. Ini ulang balik. 3 sifat. Bila kita nak bandingkan antara sebatian ion dengan sebatian kovalen, ada 3 sifat fizik yang kita kena tahu. Yang pertama, takat lebur, takat didih. Sebatian mana yang mempunyai takat lebur, takat didih yang tinggi? Ion ke kovalen? Ion. Ion. Itu yang pertama. Lepas tu kena tahu explanation dia. Yang kedua, kita bandingkan dia larut tak larut dalam air. Okey, sebatian mana yang larut dalam air? Sebatian mana yang larut dalam air? Ion juga. Okey, sebatian kovalen larut dalam pelarut organik. Dan yang ketiga, kena tahu dia mengkondaksikan arus elektrik atau tidak. Okey, sebatian mana yang boleh mengkondaksikan arus elektrik? Ion. 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 Tapi dalam keadaan leburan atau aqueous. Okey, dalam keadaan pepejal tak boleh sebab dia tak ada ion yang bergerak bebas. Jadi sekarang ni daripada 3 sifat tadi, yang mana kita nak kaitkan dengan keadaan fizik, kita kaitkan dengan takat lebur dan takat didih. Okey, apabila sebatian ion ni takat lebur dan takat didih dia tinggi. Okey, maknanya pada suhu bilik dia berada dalam keadaan apa? Letaklah suhu bilik kita 27.30. Pepejal. Pejal. Pepejal. Sebab apa kita kata pepejal? Sebab bila dia nak jadi cecair, okey, bila daripada pepejal nak jadi cecair, dia kena serap haba. Jadi haba yang diperlukan tu tinggi. Contoh macam natrium klorida, dia adalah sebatian ion. Jadi pada suhu bilik dia dalam keadaan pejal. Garam kat rumah kita dalam keadaan pejal. Jadi kita nak tukar dia jadi cecair, diperlukan suhu yang sangat tinggi. Jadi pada suhu bilik dia dalam keadaan pejal. Magnesium oksida. Okey, dia juga adalah sebatian ion. Tapi kalau sebatian kovalen, contoh dia senang saja oksigen yang kita sedut ni. Pada suhu bilik dalam keadaan apa oksigen? Pada suhu bilik dalam keadaan apa dia? Yes. Gas. Dan kita sedut karbon dioksida yang kita hembus ni. Jadi dia adalah keadaan gas. Sebab apa? Sebab takat lebur dan takat didih dia sangat rendah. Okey, dia rendah. Jadi bila dia rendah, dia dah jadi keadaan gas pada suhu bilik. Amonia contoh dia, dia cecair pada suhu bilik. Okey, larutan amonia gas juga. Tapi kita boleh larut dalam air. Jadi dia adalah sebatian kovalen. Takat lebur, takat didih dia rendah. Okey, so jawapan dia ialah pepejal. Macam nak jawab Umi? Ini juga datang daripada sini. Dia punya clue dia daripada sini. Semuanya berpunca daripada ni, pergi kat sini, baru dapat jawab soalan dengan baik. Okey, seterusnya, lukis susunan elektron bagi sebatian. Okey, susunan elektron ni ada 2. Bukan ada 2, ada 3. Okey, susunan elektron. Kalau kita nak lukis susunan elektron bagi atom. Okey, atom. Contoh ni ambil atom X. Kita pun lukis X. Ni bagi atom. Okey, kita buat 2, 8. Ni susunan elektron bagi atom X. 282. Okey, 282. Kalau kita lukis susunan elektron bagi atom X. Okey, soalan juga boleh tanya, lukiskan susunan elektron bagi ion X. Bila nak lukis untuk ion X yang petala paling luar ni tak ada lah. Petala luar tak ada, dan kita akan katakan bahawa dia akan jadi stabil. Dah capai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, 2 elektron tu dia dah derma. Apa kita dapat? Kita akan dapat macam ni. Tu untuk ion X. Tapi yang ni dia nak sebatian B. Okey, datang balik dekat sini. Okey, tengok sebatian A, sebatian B. Sebatian B ni ialah sebatian kovalen. So, kalau sebatian kovalen, nak jadi sebatian kovalen, Z dengan Z dengan Y ni dia perlu berkongsi ke dia perlu derma atau terima elektron dia? Kongsi. Kongsi. Kalau sebatian ion,
logam akan derma elektron, bukan logam akan terima elektron. So yang ni akan jadi charge positif, yang ni akan jadi charge negatif. Tapi bila dia sebatan covalent, mereka berkongsi elektron. Okay, berkongsi elektron. Jadi key dia berkongsi, clue dia berkongsi. Bila berkongsi dia bertindih macam ni lah. Okay, dia bertindih macam ni. Cara kita nak check, kita tengok balik. So sekarang ni antara Y dengan Z. So Y tadi dia 2, 4 susunan elektron dia. Betul kan? 4 manakala Z tadi 2, 6. Okay. Jadi kalau tadi kita nak tengok charge yang macam ni. Yang ni pula kita nak tengok berapa dia kena share elektron supaya dia stabil. Supaya dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi bila yang ni 4, so dia kena share 4 untuk capai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, Z pula 6. Jadi kena share berapa sini? Nak capai susunan elektron oktet yang stabil, kena share berapa sini? Kena kongsi berapa kat sini? 2. Untuk jadikan sini 28, untuk jadikan 28. Okay, macam tadi juga silang. So sini 2, sini akan dapat 4. Okay, tadi yang ni dia sama, kita potong tadi ni. Okay, yang ni dia 2, 4. Jadi yang ni akan jadi 1, yang ni akan jadi 2. So dia akan jadi Y1, Z2. Okay. So bila kita lukis nanti, mesti Y ni ada 1, Z ada 2. So apa yang kita kena buat? Okay. Apa yang Jana buat ni? Dia mesti ada Y1. Dia buat ni lah Y. 2, 4. Okay. Y kat sini, Y ada 1. Okay. Z ada 2. Ni yang pertama. Ini yang pertama kita tahu. Okay. Lepas tu kita kena lukis, okay, Y ada 1, Z ada 2. Okay, kita pun buat Y. Y kita dah buat, okay, petala pertama ada 2 elektron, Y ni. Okay, petala kedua dia ada 4, tapi dia kena kongsi berapa? Dia kena kongsi 4. Dia kena kongsi 4. Jadi dia kena kongsi 4 ni, 4 elektron ni kena kongsi dengan 2 Z. Sebab tu sini, Y dikongsi sini 2, dikongsi kat sini 2. Sebab apa? 2 campur 2, 4. Oh, dia kena kongsi 2. Jadi dia kongsi 4. Okay, Z pula 26. Dia kena kongsi 2 je. Jadi petala pertama Z ni ada 2, petala kedua ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni, okay, 5 dengan 6 ni dia kena kongsi. Dia kena kongsi 2 je. Tapi Z ni, atom Z ada 2. So yang ni kongsi 2, yang ni kongsi 2. Okay. Jadi kalau kita bilang, okay, kita bilang untuk Z yang ni 2, 4, 6, 8. Stabil. Bilang untuk Z yang ni 2, 4, 6, 8 stabil. Bilang untuk Y pula 2, 4, 6, 8 stabil. Okay. Jadi bila semua dah stabil, okay, dia akan bentuklah sebatian yang kita sebut tadi YZ2. Okay. Jadi ini adalah susunan elektron dia. Jadi maka akan diberi, utama sekali mesti betul. Y ada 1, Z ada 2. Dan yang kedua, bilangan elektron bagi setiap unsur ni betul. Baru dapat markah yang kedua. Okey, boleh tak ni? Faham tak ni? Soalan ketiga ni. Boleh Umi. Okey. Boleh ya. Okey, seterusnya soalan tanya pula. Umi. Ya? Mi ada orang panggil. Apa dia? Formula tu ikan tulis kat ke? Formula tak payah tulis. Formula tak payah tulis. Tengok soalan, tengok tugasan. Tugasan kata lukis susunan elektron. Lukis susunan elektron je lah. Tak payah tulis yang ni. Okay, sebab dia nak susunan elektron. Kalau ini dia nak formula. Tulis formula. Bergantung pada soalan dia. Macam ni dia tak susunan elektron. Lukis susunan elektron je lah. Umi tulis. Tak payah tulis yang ni. Okay, ada lagi soalan? Markah kedua tadi nak benda dia ni? Markah kedua ni bilangan elektron ni. Jadi pemeriksa akan bilang, betul tak Z ni ada 2, petala pertama ni ada 2, petala kedua ni ada 2, 4, 6, betul. Okey, lepas tu betul tak dia share 2, betul. Ini pun sama, yang ni dia share 2, bilangan elektron. Let's say lah dia tersilap ubur sini 1. Contoh tersilap ubur sini 1. Salah, tak dapatlah markah kedua tadi. Faham tak? Okey, faham. Okey, baik kan? Okey, jadi semuanya berpunca daripada sini. Semuanya berpunca daripada sini. Simbol atom. Okay. Seterusnya, soalan B kata, rajah 3.2 menunjukkan pembentukan ikatan X. Ikatan X. Soalan tanya, namakan. Kat sini tugasan kita namakan jenis ikatan X.
So ikatan X ya, ikatan hidrogen. Sebab apa? Ni yang kita baru belajar kan, silibus yang baru kita ada ikatan hidrogen, kita ada ikatan datif, lepas tu kita ada ikatan ion. Okay, jadi ikatan terbentuk ni adalah ikatan hidrogen. Jadi kena je. Ikatan hidrogen, kalau kita jawab ikatan hidrogen, betul salah? Betul salah kalau Umi tulis macam ni? Salah. Salah. Sebab apa salah? Sebab dia nak nama. Dia nak nama jadi kita kena eja. Okey, so soalan seterusnya, nyatakan peranan ikatan X dalam kehidupan seharian kita. So Jannah kata, melekatkan molekul kertas yang sukar diselak pada tangan. Okey, contoh dia okey betul lah. Bila kita nak bilang kertas, nak bilang duit kertas, duit dibuat daripada kertas. Jadi kita nak bilang tu payah, nak selak tu payah. Kalau kita bisa tengok orang letak air, kalau dekat tu dia akan letak air kat tangan dia. Okey. So pada masa tu berlakunya ikatan hidrogen. Kita senang nak selak kertas. Okey, begitu juga dengan rambut yang kerinting. Rambut kerinting apabila bila dia basah, dia kelihatan lurus. Dia kelihatan lurus. Itu juga adalah kesan daripada ikatan hidrogen. Okey. Nanti kalau kita belajar tajuk sebatian karbon, kita akan belajar tentang alkohol. Alkohol ni awak tahu, yang awak tahu sekarang ni alkohol tu mabuk, yang orang Mak Saleh minum tu, dia sebenarnya tak larut dalam air. Tapi kalau etanol, okey, dia punya bilangan karbon 2, dia larut dalam air. So macam mana dia boleh larut? Adanya ikatan hidrogen ni. Okey, jadi ingatlah satu atau dua, yang paling mudah tadi dah tak? Okey. Untuk selak kertas, untuk selak duit kertas, kertas macam ni, dan juga untuk bila rambut yang kerinting kelihatan lurus. Okey, so ada apa nak tanya untuk soalan yang ketiga? Ada apa nak tanya ke soalan ketiga? Ada? Tak ada. Tak ada, kita pergi pada soalan yang kedua, soalan yang keempat. Okay. Soalan keempat, so anak-anak kena refer pada soalan masing-masing sebab soalan yang keempat ni siapa buat? Ada di hantar kertas jawapan je. Okey, tengok soalan masing-masing. Okay, soalan keempat ni tajuknya ialah tajuk apa ni? Formula dan persamaan kimia. Okey, kalau tengok soalan situ, rajah 4.1 menunjukkan ikatan kimia dalam satu molekul bagi sebatian yang terdapat dalam buah-buahan. Okey, nampak macam complicated saja gambar yang dibagi tu kan? Okey, tapi jangan bimbang. Okey, walaupun soalan nampak kebat macam ni sebab dia bagi molekul yang terdapat dalam buah-buahan, tapi skop jawapan mesti berada dalam silibus yang kita belajar, di SKP yang kita belajar. Okey, soalan tanya, nyatakan formula molekul sebatian ini. Okey. Apabila soalan macam ni, anak-anak kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul dan apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik. So dua benda ni kena ingat. Ingat betul-betul. Okey, sama ada dia formula molekul ataupun dia formula empirik. Okey, mereka ini adalah formula kimia. Ini formula kimia, yang ni pun formula kimia juga. Itu persamaan dia. Subjek dia sama. Okey, yang beza dia predikat. Okey, kalau formula molekul ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar. Bilangan sebenar atom bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Bilangan sebenar atom bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Kalau Umi ambil contoh dia kanci glukosa, so bilangan sebenar C ada 6, H ada 12, O ada 6. Bilangan sebenar atom bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Ini adalah formula molekul. Manakala formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas. Nombor bulat
teringkas. Atom bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Jadi kita buat dia paling ringkas. Jadi dia akan jadi C1H2O1. Jadi ini adalah formula empirik bagi glukosa tadi, kanji tadi. Jadi beza dekat sini lah, yang ni nisbah nombor bulat teringkas, yang ni ialah bilangan sebenar. Jadi bila soalan tadi dia kata nyatakan formula molekul, jadi formula molekul apa yang anak-anak kena buat ialah bilangan sebenar. Kita pun lukis, kita pun cari C ada berapa, bilang C ada 6, H ada berapa, bilang 1, 1, 1, 1. H ada 12, O ada 6, so tulis saja. Kalau dia ada N ke, kalau dia ada S ke, tulis je. N ada 3, S ada 1. Tak kira lah struktur yang dibagi tu sebesar mana, sekompleks mana. Tapi dalam DSKP kita belajar formula molekul ialah formula kimia menunjukkan bilangan sebenar atom bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Jadi kira saja berapa dia ada. Okey. Macam mana nak tulis Umi? Okey, yang ni bila kita belajar sebatian karbon nanti, okey, kita akan tulis sebatian karbon, lepas tu hidrogen dulu baru oksigen. Okey. So tu maksudnya itu adalah jawapan dia. Jadi kalau dia nak formula empirik, adalah nisbah nombor bulat teringkas. Lagi mana dia boleh kecilkan dia. Okey, soalan seterusnya, banding beza. Tugasan kita banding beza. Kalau tugasan kita banding saja, bandingkan kita bagi perbezaan saja. Perbezaan saja. Apa yang beza ini? Okey, bandingkan kadar tindak balas. Kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2, banding. Tapi soalan ni dia nak banding beza. Sebila banding beza, maksudnya sini ada persamaan dan ada perbezaan yang dia nak. Jadi antara dua ni apa yang sama, apa yang beza. Tu kehendak soalan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok apa yang sama dia ialah, apa yang sama kalau nak tengok kat sini, apa yang sama antara dua ni, yang ni dengan yang ni. Okey, macam ada jawab, okey, persamaan dia terdiri daripada unsur yang sama iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, betul. Dan perbezaan dia ialah bilangan atom bagi setiap unsur. Okey, ni cara dia, bilangan atom bagi setiap unsur. Maksudnya, okey, macam ada tulis kat sini, okey, kalau formula molekul C dia ada 6, formula empirik C ada 1. H ada 12, H ada 2, O ada 6, O ada 1. Jadi, yang sama dia ialah jenis unsur. Yang beza ialah bilangan unsur. Okey, so ini adalah kata tugas dia, banding beza. Boleh ya? Kalau banding nak perbezaan saja. Banding beza, persamaan dan perbezaan. Okey, boleh setakat tu? Boleh tak? Boleh Umi. Okey, soalan B. Soalan B, rajah 4.2 menunjukkan beg udara dalam kenderaan yang mengembang secara automatik untuk melindungi penumpang semasa kecemasan. Airbag kan dalam kereta tu. Okey, natrium azida, tengok natrium azida dia berada di luar DSKP kita. Jadi dia pun bagi formula. Konsep dia kita kena tahu, tapi bila natrium azida kita tak belajar, dia bagi formula. Natrium azida NaN3 digunakan untuk mengembangkan beg udara dalam kenderaan. Ia terurai. Terurai ni maksudnya bila sebut terurai kita kena tahu A terurai dapat B dan C. Dia tak bertindak balas. Kalau A bertindak balas dengan B dapat C dan D. Ini bertindak balas. Yang ni dia terurai, dia mengurai diri sendiri. Okey, itu maksud terurai. Ia terurai dengan sangat cepat apabila dipanaskan dan menghasilkan gas nitrogen N2 yang akan mengembangkan beg udara seperti persamaan kimia di bawah. Okey, dia bagi persamaan kimia kat kita. So sebab benda ni di luar daripada kita, jadi dia pun dah bagi persamaan kimia untuk kita. 3 mol, okey. So ini yang dia bagi, dah stated dalam soalan. Okey. Soalan dia tanya, takrifkan persamaan kimia dari segi kuantitatif. Okey. Sebagai murid kimia, bila kita dah tahu tulis persamaan kimia ni, okay, bila kita dah tulis persamaan kimia, kita kena pandai baca persamaan kimia kita. Okay, dalam persamaan kimia ada dua maklumat. Okay, maklumat kualitatif dan kuantitatif. Yang tu kena ingat. Okay,
maklumat kualitatif dan kuantitatif. Okey, so dua maklumat ni ada dalam persamaan kimia kita. Okey, yang diminta kat kita ialah kuantitatif. Okey, kalau kualitatif ni, maklumat yang kita ada dalam ni ialah kita kena bagi tahu apa bahan dia, apa hasil dia. Ini adalah maklumat kualitatif. Jadi kita bagi tahu lah nama bahan dia natrium azida, hasil dia natrium dan nitrogen. Tapi kalau dia nak maklumat kuantitatif, okey, kuantitatif, okey, apa yang kita kena bagi tahu ialah ni, berapa mol ni. Okey, so jawapan dia akan bunyi 2 mol natrium azida terurai dan menghasilkan 2 mol natrium dan 3 mol nitrogen. Okey. Jadi ni 2 mol natrium azida, so kalau kat sini dia terus terurai. Sebab kita terurai. Kalau yang ni kita kena kata 2 mol, 1 mol A bertindak balas dengan 1 mol B. Tapi dalam kes ni dia terurai. Jadi 2 mol natrium azida terurai menghasilkan dia tak ada dan ya. Dan dia merujuk kat sini. Okey, menghasilkan 2 mol. Sini kena ada mol lah. 2 mol. Tak payah ada atom tak apa. 2 mol natrium dan 3, bukan 3 atom, 3 mol. Yang kena ada ialah mol tu. Okey, ada 3 mol gitu. Okey, mengulang balik. 2 mol natrium azida terurai menghasilkan 2 mol natrium dan 3 mol nitrogen. Jadi anak panah ni menunjukkan menghasilkan. Siapa tengok video yang Umi share masa Umi ngajar ada tempat tu? Ada sini. Yang ni menunjukkan dan. Sama yang ni menunjukkan bertindak balas. 1 mol A bertindak balas dengan 1 mol B menghasilkan 2 mol C dan 1 mol D. Kalau yang ni dia terurai, dia sorang-sorang, dia mengurai diri dia. Okey, so ingat persamaan kimia kita ada 2 maklumat. Maklumat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif bagi bahan, bagi nama bahan, bagi nama hasil. Nak eja boleh, nak bagi formula pun boleh. Okay, manakala kuantitatif ialah bagi tahu maklumat mol ni dan kita kena tahu baca. Kalau yang ni bertindak balas, kalau yang ni menghasilkan, kalau yang ni hasil dia ada dan. Okay, dan. Okay, so itu ialah maklumat secara kuantitatif. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Ingat ya, ada, ni bukan, kita tak perlu tahu. Kita tak bagi tahu jenis zarah dia. Kita kena bagi tahu berapa mol dia terhasil. Based pada persamaan kimia yang seimbang dan betul ni. Okey, boleh setakat ni? Boleh? Boleh Umi? Okey, Umi tak tahu ada tulis apa ni. MREQ ni apa benda ni? Ada apa benda ni ada? Ada tak ni? Ada ni. Apa ni? Macam nak kira. Tak kira lah. Okey, ni ada cara nak kira dia sendiri. Okey, sudah belajar tu kat mana-mana tapi tak ada masalah lah sebab yang penting jawapan betul. Okey. So sekarang ni soalan seterusnya, hitung isi padu gas nitrogen. Okey, tulis balik ini persamaan kimia tadi, Okey, soalan nak hitung isi padu gas nitrogen. So ini soalan dia, berapa isi padu gas nitrogen yang dihasilkan daripada penggunaan 19.5 gram natrium azida. Ni kalau siapa tak tahu soalan pengiraan, video yang Umi share yang masa Umi mengajar form 4 tu sangat baik. Sebab kita banyak latihan dalam tu. Okey, bila banyak latihan soalan pengiraan saja, baru kita berfokus, insya-Allah boleh ikut. Okey, so dalam kes ni dia mesti ada satu maklumat yang diberi, ni maklumat yang dia tanya. Okey, diberi pasal natrium azida, dia tanya pasal nitrogen. Jadi jangan terus cari berapa isi padu nitrogen. Kita mesti settle dulu maklumat yang diberi ni. Okey, nak cari apa ni? Mesti cari bilangan mol. So nak cari bilangan mol sini, okey ingat kalau tulis macam ni dalam periksaan salah sebab tak tahu bilangan mol apa. Dalam persamaan kimia kita ni banyak. Jadi yang ni tak kait dah. Kita cuma nak kaitkan antara natrium azida dengan nitrogen. Jadi kat sini bila tulis bilangan mol, tulis bilangan mol natrium azida sama dengan bilangan mol jisim bahagi dengan jisim molar. Jisim bahagi dengan jisim molar. So ini ialah ada cari jisim molar. 23 natrium
Okey, campur 14 kali 3 sebab jisim atom relatif nitrogen ialah 14. Okey, ni jisim molar natrium azida. Jisim bahagian dengan jisim molar dapat 0.3 unit kenada mol. Ini markah yang pertama. Okey. So, markah yang kedua ialah apabila kita dah dapat bilangan mol natrium azida, kita kaitkan natrium azida dengan nitrogen tadi. Okey. Apa yang ada buat ialah ada tulis sini dia buat nisbah natrium azida nisbah nitrogen 2 nisbah 3. Dia ambil sini 2 nisbah 3. Okey, jadi kalau kat sini 0.3, kat sini akan dapat 0.45. Okey, yang ni kalau dalam SPM kita masih terima. Tapi cara tulis yang betul ialah kena base pada persamaan kimia. Cara dia ialah gini. Daripada persamaan kimia di atas, 2 mol natrium azida menghasilkan 3 mol nitrogen. Jadi kalau kat sini 0.3 mol natrium azida, sini akan dapat 0.3, sini 0.45 mol nitrogen. Okay, ini adalah cara penulisan yang betul. Base pada persamaan. Okay, kita kaitkan antara natrium azida dengan nitrogen. Okay, so ini adalah markah yang kedua. Okay, markah yang kedua. So barulah cari apa yang dia suruh kita cari. Tadi cari maklumat yang diberi, kaitkan maklumat yang diberi dengan apa yang disuruh cari. Lepas tu baru cari apa yang dia suruh cari, iaitu isi padu. Ini pun sama juga. Isi padu kena tulis isi padu apa? Isi padu nitrogen. Okey, nak cari isi padu nitrogen sama juga dengan bilangan mol darab dengan ni ada tulis ni. Jadi sepatutnya isi padu sama juga bilangan mol darab dengan isi padu molar. Okay, isi padu molar diberi dalam soalan. Disuruh guna berapa? 24. Sebab tu ada guna 24. So 0.45 darab dengan 24. So kita akan dapat 10.8. Unit kat sini ialah desimeter padu. Kalau nak tukar jadi sentimeter padu, darab dengan 1000. 1 desimeter padu bersamaan dengan 1000 sentimeter padu. Okay, so kalau dah faham yang Umi explain hari ni, tengok balik video yang Umi share yang masa mengajar form 4 supaya anak-anak lebih mahir dalam bab pengiraan. Sebab pengiraan kita belajar dalam bab ni tapi kita akan guna pakai dalam semua bab. Okay, boleh setakat ni untuk soalan yang keempat ada apa tanya? So this is point number 4, number 3. Kita akan ada 3 markah kat situ. Okay, ada soalan lagi setakat ni untuk soalan nombor 4. Boleh dah ikut soalan nombor 4 ni? Ni. Ya. Berapa 0.45 situ? Berapa 0.45 ni? Ni perkadaran matematik. Maksudnya 2 mol natrium azida akan dapat 3 mol nitrogen. Kalau 0.3 dapat berapa? Awak kira macam mana? Kalau Umi kan kira 0.3 bahagi 2 darab 3. Dapat 0.45. Ni perkadaran, kadar. Okey. Boleh? Boleh. Macam kita katalah 1 mol akan dapat 2 mol. Kalau 0.1 mol akan dapat 0.2 mol. Okey, perkadaran kadar. Nisbah. Sebab tu kita terima dalam bentuk nisbah. Tapi cara tulis kimia yang betul ialah yang ni ya. Cara tulis betul yang ni. 2 mol menghasilkan 3 mol. Kalau 0.3 mol akan menghasilkan 0.4 mol. So ini adalah perkadaran dia. Okey, ada lagi soalan? Ada? Ada dah? Boleh ikut ni? Boleh. Okey, so kita pergi pada soalan. Okey, untuk yang pengiraan ni kalau tak faham, okey baru dapat sikit-sikit, Umi nasihatkan tengok video yang Umi share dalam grup. Sebab dalam tu banyak soalan pengiraan kita buat. So bila dah tengok itu insya-Allah dapat step dia. Okey, so kita sikit lagi kita pergi pada soalan yang ke berapa ni? Yang kelima. Okey, yang kelima ni siapa jawab? Ishan jawab. Okey, tengok soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5.
Okay, kita beri dalam soalan nombor 5 tu, jadual 5 menunjukkan susunan elektron bagi atom PQR. Yang ni adalah susunan elektron, susunan elektron bagi atom PQR. Huruf yang digunakan bukanlah sebuah benar. Okay, kalau kita tengok susunan elektron ni, P21, Q281, R2881. Okay, apabila kita tengok 111 ni, maksudnya semua ni PQR ni berada dalam kumpulan mana? Kumpulan berapa ni? Satu. Kumpulan 1. Sebab kumpulan disusun berdasarkan bilangan elektron valence. Okey, manakala yang Isha tulis kat tepi ni dia tulis kala. Okey, kala sebab dia ikut bilangan petala. 21 kala 2. 281 ada 3 petala. 1 2 3 kala 3. 1, 2, 3, 4 kala 4. Sebab kala disusun berdasarkan bilangan petala. Bilangan petala. Kumpulan disusun berdasarkan bilangan elektron valence. Okey, PQR terletak dalam kumpulan yang sama dalam jadual berkala unsur. Okey, nyatakan kumpulan bagi unsur itu. Okey, dia nak kumpulan. Soalan nak kumpulan, kalau tulis kala, betul salah? Betul ke salah? Salah sepatutnya. Tapi ni terima je lah. Bila dia nak kumpulan, tulis kumpulan. Kalau dia nak kala, tulis kala. Kalau tak nak tulis, tulis je satu. Betul. Jawapan ni adalah betul. Jawapan ni adalah salah. Okay, 1. Nyatakan kumpulan. 1. Okay, betul. So, kena hati-hati kat sini. Kedua, berikan satu sebab kepada jawapan anda. Okay, mempunyai satu elektron valence. Okay, jawapan sangat tepat. Ataupun kita kata mempunyai bilangan elektron valence yang sama, iaitu 1. Tapi yang ni sangat tepat lah sebab dia dah nyatakan dah. Okay, tapi kalau kita tulis bilangan, mempunyai bilangan elektron valence yang sama iaitu 1. Okay, seterusnya soalan pengiraan balik. Okay. 0.5 mol unsur R bertindak balas dengan oksigen berlebihan. Okey, tulis persamaan kimia. Okey, yang ni nak persamaan kimia. Okey, bila nak persamaan kimia, sebenarnya kalau kita tengok sini, ni adalah kumpulan 1. Kumpulan 1 ada berapa sifat kimia dia? Ada berapa sifat kimia kumpulan 1? Kumpulan 1 boleh bertindak balas dengan apa? Oksigen. Air. Oksigen, air lagi? Air. Hidrogen. Salah. Klorin. Klorin. Okey. Klorin. Okey, dia ada 3 sifat kimia dia. Kumpulan 1 ni, oksigen, air dan klorin. Okey. Bila sebut oksigen, automatik tulis O2. Jangan tulis O. Sebab pada sebilik dia molekul. Bila tulis air lah sama dengan klorin. Jangan tulis klorin, salah. Klorin Cl2. Okey, dia adalah kumpulan halogen, dia duiatom. Jadi kat sini ni, kat sini, kalau kita tengok sini R ni dia refer pada apa? Lithium, ni natrium, yang ni linaK kan? Jadi R tu ialah kalium. Jadi dekat atas kertas kotor, nak tulis dulu. Kalium, sini. Kalium react dengan oksigen. Ni yang penting ni. Kalau salah yang ni salah. Okay, kalium react dengan oksigen dapat, tulis sini. KO. K kumpulan 1, jadi cas dia berapa? Berapa cas kalium? 1. Positif 1. Oksigen. Berapa cas dia? Negatif 2. Negatif 2. Buat macam meja tadi. Buat turun 1, buat turun 2, silang 2, 1, K ada 2, O ada 1. K ada 2, O ada 1. Okay, so this is the first step. Dapat yang ni dulu. Dapatkan yang ni dulu. Okay, lepas tu baru seimbang. Okay, O ada 2 sini, O ada 1 je kat sini. So letak 2 depan ni. Tapi bila letak 2 depan ni, O jadi 2. Seimbang. K jadi 4. Okey, tu baru markah yang kedua. Bila nak tulis, baru tukar K ni jadi R balik. Sebab soalan suruh guna R.
Jadi kita tulis 4R campur O2 dapat 2R2O. Okay. Barulah dapat yang ni. Betul lah, 2 markah. Persamaan kimia yang seimbang dan formula kimia yang betul. Okey, kembali pada soalan pengiraan tadi. Bila dah ada je persamaan kimia yang seimbang. Okey, kat sini dia kata 0.5 mol unsur R. So, sini adalah 0.5. Maksudnya dia dah bagi kita step yang tadi, step yang kedua tadi. Okey, jadi soalan tanya. Okey, hitung jisim hasil. Jadi dia nak yang ni. Yang ni dia dah bagi kita 0.5. Maksudnya kita terus buat perkadaran tadi lah. Dia terus buat nisbah tadi. Kita tak payah carilah berapa bilangan mol R ni. Okey, so terus tulis yang perkadaran tadi. Daripada persamaan kimia di atas, 4 mol R menghasilkan, ataupun boleh buat anak panah, 2 mol R2O. Jadi kalau 0.5 R akan dapat 0.25 R2O. Macam yang Umi ajar tadi. Okey. So dia dah pergi pada step yang kedua tadi. Sebab sini dia dah bagi bilangan mol. Jadi ni kita dapat markah yang pertama. Okey. Bila dah ada bilangan mol R2O hasil dia, dia nak suruh cari jisim. Okey, nak cari jisim. Apa yang kita buat? Okey, kalau Isya buat macam ni dalam periksa nanti tak dapat markah sebab tak tahu dia cari apa. So apa yang kita kena buat, kena tulis dulu sini. Jisim R2O sama juga, ambil bilangan mol tadi 0.25 darab dengan jisim molar. Okay, jisim molar. Jadi jisim molar ni kita kena cari JMR tadi lah. JMR tadi ambil balik 0.25. Okay, sini Isya jari. R39 kan dia bagi kat sini. R39 kali 2 sebab ada 2 campur dengan 16. Okay, dapat 94 darab dengan 0.25 dapat jawapan 23.5 unit belakang gram. Betul. So ini adalah markah yang kedua. Okay. So kalau siapa yang masih belum faham pengiraan, Umi cakap tengok video yang Umi share tu. Step dia sama. Okay, ada soalan? Ya, ya. Ya. Yang 39 tu. Bukan darab 4. 39 darab 4. Apa nak darab 4? Okey. Yang 39 tu nak darab 4 ni sebab ada 4 depan ni. Kenapa nak darab dengan 4? Okey, 39 ni adalah jisim atom reaktif bagi R, maksud kalium lah kan? Okey, kalium jisim atom reaktif dia 39. Kenapa nak darab 4? Sebab 4 ni ke? Sebab 4 mana? Oh, okey, faham. Sebab ni. Sebab ni ke? Okey, ni faham. Okey, sekarang ni formula awak dapat kat sini, kita akan dapat 2R2O. Jadi 39 tadi Umi kata darab 2. Okey, persoalan ni sekarang ni kenapa 39 tak darab dengan 4? Kenapa jadi 4? Sebab 2 darab 2 ni jadi 4. Betul tak ni? Soalan tu siapa tanya? Betul. Betul tu. Siapa tanya tadi? Sabri. Siapa? Sabri Umi. Okey. Dia gini Sabri. Yang lain pertama. Faham tak apa yang ditulis ni? Jisim molar. Sebab tu kimia dia kena faham setiap istilah. Umi katakan darab dengan jisim molar. Jisim molar ialah jisim untuk 1 mol. Jisim untuk 1 mol. Jadi kalau dia R2O darab dengan 1, tulislah 1 tu, R tu 2 lah. Walaupun dalam persamaan kimia seimbang, dia dapat 2 sini. Ini untuk tujuan untuk menyeimbangkan persamaan. Sebab tu bila kita tulis sini, 0.25 darab jisim molar. Jisim molar ialah jisim untuk 1 mol. Sama macam tadi, kita darab dengan 24. Kalau kita tengok 24, dia bagi situ ialah isi padu molar. Isi padu molar ialah isi padu untuk 1 mol. Kalau tidak balas tu menghasilkan 2 mol hidrogen. Tapi kita tetap kena darab dengan isi padu molar.
Umi tulis sini kita darab dengan GC molar. Cuma GC molar dia ni nilai dia sama dengan JAR kalau dia atom, sama dengan JMR kalau dia molekul, sama dengan JFR kalau dia ion. Tapi dua kaedah ni cara nak cari dia sama je. Okay, faham tak? Jadi kita bukan kena tengok berapa perkali kat depan ni. Perkali kat depan ni hanya untuk seimbangkan persamaan. Bila kita nak cari GC, kita mesti darab dengan GC molar. Isi padu darab dengan GC molar. Maksud GC molar ialah GC untuk 1 mol sesuatu bahan. Maksud isi padu molar ialah isi padu untuk suatu mol gas. Isi padu molar ialah isi padu untuk 1 mol bagi sebarang gas. GC molar ialah GC untuk 1 mol bagi sebarang unsur, sebarang bahan. Okey, jelas Sabri? Last. So dah tahu tu, dah dua soalan dekat sini, awak sangkut dekat persamaan, dekat pengiraan. So tengoklah, Umi nasihatkan tengok video yang bagi tu. Tapi pengiraan dia datang dengan persamaan kimia. Cuma macam tadi natrium azida tu persamaan diberi, awak patutnya beruntung lah. Dan sepatutnya soalan kita macam ni lah, persamaan kimia kita kena tulis sini. Jadi kalau salah persamaan, salahlah pengiraan. Jadi persamaan akan datang dengan betul sekiranya formula kita ni betul. Formula ni betul. Jadi formula ni betul dengan cas yang betul. So key dia kalau tadi simbol atom. Yang ni cas yang betul. Okay. Okay, soalan seterusnya. Raja 5 menunjukkan perwakilan piawai. Sekali lagi dia bagi perwakilan piawai macam disebut tadi. Okay, so dekat atas ni adalah nombor nukleon. Dekat bawah ni adalah nombor proton. Nombor proton ialah bilangan proton. Disebabkan oleh dia ni atom, jadi bilangan proton dia adalah sama dengan bilangan elektron. Okay. Jadi bila dia sama dengan bilangan elektron, kita boleh tulislah susunan elektron dia. 281, manakala yang ni 288. Okay. Daripada susunan elektron yang Umi tulis ni, anak-anak tengok. Kalau yang ni kalau kita tulis yang ni kita tengok 111. Maksudnya dia adalah dalam dalam kumpulan yang sama. Kalau yang ni, apa yang sama? Q dengan X ni, apa yang sama? Kalah. Kala dia sama, okey? Kala dia sama. Okey, dia berada dalam kala yang sama sebab bilangan petala sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, soalan tanya, terangkan mengapa saiz atom X lebih kecil daripada saiz atom Q? Okey, dalam kes ni saiz dia ada dua soalan. Sama ada dia menuruni kumpulan atau merentasi kala. So kena ingat yang ni. Okey, naik bukit. Naik bukit. Nampak macam naik bukit ke? Naik bukit, kibar bendera. Naik bukit kibar bendera. Maksud dia ialah bila menuruni kumpulan saiz semakin besar ni. Bila menuruni kumpulan, saiz semakin besar sebab bilangan petala dia semakin bertambah. Lithium ada 2 petala je. Natrium 3 petala, saiz makin besar. Kalium ada 4 petala, saiz makin besar. Okay, apabila menuruni kumpulan, saiz semakin besar. Okay, naik bukit ni. Okay, apabila merentasi kala, saiz semakin kecil. Ni. Apabila merentasi kala, saiz semakin kecil. Jadi kat sini adanya Q, kat sini adanya X. Jadi saiz semakin kecil. Okey, terangkan mengapa saiz atom X lebih kecil daripada saiz atom Q. Okey, jadi sekarang ni kita kena cerita pasal merentasi kala. Jadi kalau kita tengok kat sini, apa yang kita boleh banding ialah, kita boleh banding ni nombor proton. Nombor proton atom X lebih besar daripada nombor proton atom Q. Itu adalah markah yang pertama dia. Okey. Baca jawapan Isya jap. Semakin merentasi kala, semakin kecil saiz atom. So yang ni adalah satu statement yang kita kena tahu tapi bukan cara untuk explain. Okey, bukan cara untuk explain. Bukan untuk cara untuk explain. Untuk kita ingat je, untuk kita ingat boleh. Okey. Okay, jadi daya tarikan nukleus kepada petala luar adalah kuat. Okey, jadi dia poin pertama dia ialah dia dua markah kat sini kan. Okey, poin pertama ialah kita kena cerita pasal nombor proton. Nombor proton atom X lebih besar daripada nombor proton atom Y. Maksudnya sekarang ni kalau Umi lukis,
Okay. X ni tadi dekat dalam nukleus dia ada 11 proton. Manakala X ni pula dalam nukleus dia ada 18 proton. Sebab ni kan bilangan proton. Okey. X ni tadi 11 proton, Umi lukis petala paling luar. 281 dia ada 1 elektron di petala paling luar. Manakala X ni pula petala paling luar dia ada berapa elektron? Petala paling luar dia. Ada berapa elektron? 8. Ni Umi lukis 8 ni. Jadi sekarang ni tadi kita kata nombor proton, dia merujuk pada bilangan proton lah. Bilangan proton ni bercas positif, manakala elektron bercas negatif, mereka saling menarik. Jadi poin yang pertama tadi kita kata nombor proton atom Q lebih kecil daripada nombor proton atom X. Ataupun anak-anak boleh sebut nombor proton atom X lebih besar daripada nombor proton atom Q. Okay. Sebab dia nak lebih kecil kan, kita cerita yang X lah. Sebab dia kata X lebih kecil ni. Jadi sekarang ni nombor proton atom X, mana dah cursor ni, adalah lebih besar daripada nombor proton atom Q. Jadi bila bilangan nombor proton dia besar, maksudnya bilangan proton dia lebih besar ni. Okey, bayangkan sekarang ni dalam nukleus X ada 18 proton dan dia sedang menarik 8 elektron kat luar ni. Manakala yang ni dia ada 11 proton dalam dia tarik 1 je elektron kat luar. Yang mana lagi kuat? Daya tarikan yang mana lagi kuat? Daya tarikan X ke daya tarikan Q? X. Daya tarikan X. Sebab tu lah yang apa yang Aisyah tulis ni, daya tarikan antara nukleus ke petala paling luar adalah kuat. Jadi jawapan yang tepat ialah bila sebut daya, dia mesti ada daya antara apa dengan apa. Jadi jawapan yang tepat ialah daya tarikan nukleus. Sebenarnya nukleus ada proton. Daya tarikan nukleus dengan elektron valence atom X lebih kuat berbanding atom atom Q. Ini ulang balik. Poin yang pertama, sama ada anak-anak tulis nombor proton atau bilangan proton. Okey, Umi guna nombor proton sebab dia bagi sini nombor proton kan. Okay, poin yang pertama, nombor proton atom, mesti ada atom. Nombor proton atom X lebih besar daripada nombor proton atom Q. Daya tarikan nukleus dengan elektron valence atom X lebih kuat daripada atom Q. Daya kena guna kuat atau lemah. Jadi kalau anak-anak cerita yang sebaliknya, nombor proton atom Q lebih kecil daripada nombor proton atom X. Jadi daya tarikan nukleus kepada elektron valence atom Q lebih lemah daripada atom X. Okey, boleh tu? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. So, ya, sekarang ni. Okey, jadi sekarang ni kita sudah kat pukul 10 tak? Betul tak? Kat pukul 10 dah jam? Iya. Ada apa nak tanya ke? Gini. Tak ada. Okey, jadi sepatutnya plan hari ni, jangan stop. Sepatutnya plan hari ini Umi akan masuk, kita akan bincang sampai habis kan?